Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Wafiq bin Abdul Manaf. Nama metrik 065170. Syariat Islamiyah. Syariat Islamiyah adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, iaitu hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia yang lain, sama ada manusia itu daripada orang Muslim ataupun bukan, dan hubungan manusia dengan alam sekitar berdasarkan ataupun berlandaskan daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah, iaitu hadis. Perundangan menurut bahasa Arab disebut sebagai 3 keadaan, iaitu yang pertama adalah Asy-Syariah, dan yang kedua adalah At-Tasyri', dan seterusnya adalah Al-Fiqh. Syariat Islam menurut fuqaha ialah suatu himpunan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia melalui perutusan para rasul-rasulnya supaya dipatuhi untuk mencapai kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Okey, seterusnya kita masuk kepada pembahagian syariat Islam. Hukum yang diturunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk manusia dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama adalah ilmu tauhid. Contoh peraturan yang berkaitan dengan zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib beriman kepadanya, beriman kepada rasul-rasulnya, iaitu beriman dengan rukun iman, maka itu disebut sebagai ilmu tauhid. Ilmu tauhid juga disebut sebagai ilmu akidah ataupun ilmu kalam. Yang kedua adalah ilmu akhlak, iaitu peraturan yang berkaitan dengan pendidikan, penyempurnaan jiwa. Semua peraturan yang membawa kepada menjaga kebajikan dan mencegah kemungkaran, fahsya' wal munkar. Benda-benda yang mencegah kemungkaran dan membuat kebaikan. Yang ketiga ialah ilmu fiqh, iaitu kaedah-kaedah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia sesama manusia. Tujuan syariat Islam iaitu maqasid syariah terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama adalah hifzuddin, iaitu memelihara agama. Allah menghukum orang yang menukar agama, iaitu orang yang murtad, dengan hukuman bunuh sebagai balasan demi menjaga kemaslahatan agama Allah yang agung ini dan sentiasa terpelihara, bukan untuk dipermainkan. Yang kedua adalah hifzul akli, iaitu memelihara akal. Allah mengharamkan peminuman arak dan Allah mengagungkan penyucian akal. Kerana apa? Kerana arak tu merupakan ibu segala kejahatan. Seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal khamru ammal khaba'ith, iaitu arak adalah ibu segala kejahatan. Yang ketiga ialah memelihara nyawa, iaitu Islam telah menetapkan bahawasanya sesiapa yang menghilangkan nyawa manusia yang lain, maka hukuman yang dikenakan padanya adalah bunuh balas. Ini bererti bahawa qisas terhadap seseorang adalah perlu untuk memelihara keselamatan hidup, iaitu keselamatan hidup nyawa orang lain. Seterusnya yang keempat adalah hifzul mal, iaitu memelihara harta. Harta perlu dipelihara dengan baik, maka Allah mensyariatkan supaya mereka yang mencuri harta dikenakan hukuman apabila mempunyai syarat-syarat dan bukti yang sahih. Dan yang terakhir ataupun yang kelima adalah hifzun nasal, iaitu memelihara keturunan, iaitu Islam menjamin keselamatan ummah dan keturunan pemeluknya. Untuk melangsungkan zuriat manusia di dunia ini, maka disyariatkan untuk berkahwin, untuk memelihara keturunan. Okey, seterusnya kita masuk kepada sumber hukum syariat, iaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis ataupun As-Sunnah, yang ketiga adalah ijma', dan yang terakhir adalah qiyas. Ada 4, iaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan hujah ataupun argumentasi yang kuat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah kerasulannya. Yang kedua adalah hadis.
merupakan sumber hukum Islam yang kedua yang kuat sesudah Al-Quran dan ijma'. Kalau tak ada daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka cara yang digunakan adalah dengan ijma' ulama' dan yang terakhir kali dengan kaedah qiyas. Kesimpulannya, segala prinsip dasar syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah bersifat tetap dan tidak boleh serta tidak akan berubah disebabkan oleh desakan mana-mana individu. Syariat Islam merupakan satu dokumen perundangan yang lengkap, adil dan menyeluruh. Kepatuhan dan ketaatan kepada syariah Islam sudah tentu akan membawa kehidupan manusia kepada kebahagiaan, bukan sahaja di dunia, bahkan akan berpanjangan di alam akhirat kelak. Wallahu a'lam. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.